Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, salam sejahtera. Seperti biasa, doa daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuka tirai bicara naratif. Seperti juga pada malam ini kami bawakan kepada anda hari Jumaat, selain daripada isu-isu semasa untuk sepanjang tempoh ataupun bulan Ramadan ini, kami juga berikan tumpuan kepada topik-topik yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi selamat menjalani ibadah puasa kepada semua rakan-rakan Muslim saya, dan saya juga bayangkan Ramadan pada tahun ini seperti yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Ramadan yang cukup istimewa. Jadi istimewanya kita ambil dari segi ataupun sudut yang positif. Lebih banyak masa di rumah, jadi saya juga bayangkan anda menjalani ibadah puasa yang lebih sihat kerana penyediaan makanan itu di sebahagian besarnya ataupun lebih banyak masa di rumah, jadi sebahagian besar juadah berbuka itu disediakan di rumah, jadi boleh mengawal dari segi nutrisinya, pengambilan gulanya dan sebagainya. Itu juga yang penting. Tapi pada malam ini bicara naratif, kita berikan tumpuan kepada satu topik yang saban tahun juga berkali-kali diingatkan tentang puasa dan juga ubat. Kepatuhan pengambilan ubatan dan juga panduan puasa yang sihat. Mungkin sebahagian daripada anda merasakan topik ini agak klise kerana setiap kali puasa akan kita bincangkan topik yang sama. Tapi perlu diingatkan kerana saya diberitahu setiap tahun juga ramai pesakit-pesakit, terutamanya mereka yang kronik ini, dirujukkan ke hospital kerana gagal mematuhi ataupun pengambilan ubat yang tidak merujuk dahulu kepada pakar ataupun kepada pihak hospital dan juga doktor. Jadi mengambil keputusan sendiri untuk berhenti mengambil ubat ataupun mengubah cara pengambilan ubat itu bahaya, sebenarnya akan memudaratkan diri mereka yang berpenyakit kronik ini. Jadi pada malam ini kami bawakan ke studio pakarnya untuk berikan sekali lagi kepada anda peringatan bagaimana kita boleh ubah cara pengambilan ubat kerana sepatutnya puasa itu tidak boleh menghalang kepada untuk meneruskan rawatan. Jadi itu penting.
Pada malam ini kita akan bincangkan untuk sejam berikutnya bersama dengan pakar daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, pegawai farmasi yang kami bawakan kepada anda. Dan terima kasih kerana yang menonton kami menerusi TV1 dan juga saluran berita RTM. Juga kepada anda yang mengikuti kami menerusi laman sosial di Facebook Berita RTM. Jadi di situ anda boleh bertanyakan soalan. Kalau ada masa nanti kami akan ajukan kepada pakar. Dan saja bersama bicara naratif. Jadi keperluan nutrisi dalam badan perlu dipenuhi walaupun dalam suasana berpuasa tetap sama, malah perlu diberikan perhatian yang lebih kerana kita perlu mengekalkan kecergasan diri. Jadi pada malam ini kita bawakan ke studio kita bersama dengan Tuan Fahmi Hassan, pegawai farmasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih. Selamat menjalani ibadah puasa, Tuan. Okey, tumpuan kita pada malam ini tentang pengambilan ubat-ubatan dan juga khususnya dalam menjalani ibadah puasa ini juga. Saya diberitahu oleh Tuan sebelum ini mengatakan setiap tahun memang ramai yang dirujuk ke hospital kerana gagal mematuhi cara pengambilan ubat yang betul ataupun buat keputusan sendiri. Rasa nak berhenti ubat, tak apalah, rasa boleh kot. Tak ambil ubat bulan puasa, saya nak kekalkan ibadah puasa itu. Jadi sebenarnya itu bahaya tanpa merujuk dahulu kepada pakar dan juga doktor. Ya, betul. Sebenarnya bulan puasa ni kebanyakan pesakit sebenarnya mereka boleh untuk berpuasa. Okey, tapi nak pastikan untuk mereka selamat untuk berpuasa ataupun tidak, perlu pastikan perkara itu telah dirujuk oleh doktor. Maksudnya kalau kita yang berpenyakit kronik, orang yang berpenyakit kronik, sebelum mereka berpuasa, mereka perlu dapatkan nasihat daripada doktor sama ada mereka sesuai ataupun tidak untuk doktor untuk berpuasa. Okay? Bagi kebanyakan pesakit biasanya tiada masalah lah. Okay? Sebabnya kalau mereka selalu ambil ubat sebelum ini, penyakit mereka terkawal, tekanan darah okey, kandungan gula dalam darah okey. Jadi mereka boleh untuk berpuasa dengan syarat tidak meninggalkan ubat-ubatan mereka. Okay, masalah berlaku bila pesakit ni ambil keputusan sendiri. Bila mereka berpuasa, mereka rasa mereka mungkin kurang makan, jadi mereka tak nak makan ubat. Okay, jadi bila tak makan ubat akan jadi masalah di mana penyakit mereka kembali tidak terkawal. Ada juga kes-kes di mana mereka ambil ubat seperti biasa, tetapi diet mereka sewaktu berpuasa terlalu berbeza dengan hari-hari lain. Jadi ini menyebabkan terdapat komplikasi daripada pengambilan ubat, menyebabkan dos tu mungkin sedikit tinggi berbanding dengan hari yang normal. Okey, trend diet itu bermaksud di sini pada hari kebiasaannya mungkin kita makan lebih pada waktu siang. Ya, betul. Sekarang ni mungkin lepas waktu berbuka baru kita lebihkan diet kita pada waktu malam. Ya, betul. Kalau ikut budaya Muslim biasanya kita di Malaysia ni bila kita bersahur, biasanya kita sahur, kita baru bangun tidur, kita pun rasa tak selesa lagi untuk makan banyak. Jadi kita makan sedikit saja. Jadi hari biasa pemakanan kita waktu siang tu yang banyak. Sarapan pagi yang berat. Ya, betul. Jadi contoh macam pesakit diabetes, pada kebiasaannya dos waktu siang mereka mungkin sedikit tinggi berbanding dengan dos waktu malam. Jadi bila bulan puasa ni pemakanan mereka tu dah berubah. Jadi malam yang makan banyak. Jadi mungkin dos tu sedikit berbeza. Jadi untuk pesakit yang macam ni, mereka boleh berjumpa dengan ahli farmasi, boleh berjumpa dengan doktor untuk semak ubat-ubatan mereka. Pagi, adakah ubat mereka perlu dikurangkan dosnya ataupun tidak. Dan juga jadual pengambilannya itulah sama ada selepas bersahur, selepas berbuka dan sebagainya. Itu jadual pengambilan itu lazimnya tidak akan menimbulkan masalah jika pesakit itu berdisiplin. Okey. Untuk pengambilan ubat, dia bergantung pada kekerapan dia mengambil ubat lah. Okey, biasanya untuk ubat-ubatan untuk darah tinggi kurang bermasalah lah sebab ubatnya biasanya mungkin sehari sekali ataupun sehari 2 kali. Jadi untuk ubat yang sehari sekali ataupun sehari 2 kali boleh ambil di waktu sahur dan juga di waktu berbuka. Jadi untuk penyakit lain, contoh penyakit kencing manis, kebanyakannya ubatnya ada yang perlu diambil 3 kali sehari. Okey, kalau hari biasa mereka akan ambil pagi, mungkin tengah hari ataupun petang, dan dos yang terakhir pada waktu malam. Okey, bagi bulan puasa ni mungkin ada setengah orang yang beranggapan dos dia cuma perlu ambil 2 kali saja, pagi dan malam. Itu sebenarnya tidak tepatlah, dos tu perlu disemak.
Jadi untuk ubat yang 3 kali sehari biasanya kita nasihatkan untuk ambil waktu pagi, waktu bersahur, ambil waktu berbuka, dos kedua, dan dos ketiga sebelum tidur. Jadi ada isu juga dengan sebelum dan selepas makan ni. Okey. Ada setengah ubat kita perlu ambil masa perut kosong. Ada yang selepas makan. Jadi ubat selepas makan tiada masalah lah. Lepas kita bersahur, kita ambil ubat. Ataupun lepas berbuka, kita ambil ubat. Tapi yang sebelum makan ni, kita kalau untuk berbuka, kita cadangkan untuk berbuka dengan air kosong dahulu, makan ubat, dan 30 minit selepas minum air itu barulah ambil makanan yang berat. Sahur pun begitu. Bangun awal sedikit, minum sedikit untuk makan ubat, rehat untuk setengah jam, baru ambil makanan untuk bersahur. Dengan dos yang dinasihatkan oleh doktor. Ya, Jadi betul. tak boleh nak pandai-pandai daripada 3 kali ambil ubat tu saya skip sekali je. Jangan. Tak boleh. Tak boleh. Kita takut mungkin penyakit mereka tu dalam sebulan tu tak terkawal pula. Darah dah cantik, tekanan darah dah cantik, gula dalam darah dah cantik. Tiba-tiba waktu berpuasa sebabkan tak ambil ubat, jadi komplikasi lain pula. Jadi kita tak nak perkara begitu berlaku lah. Dan penyakit-penyakit kronik yang sering-sering bermasalah ini antaranya diabetes dan juga asma. Okey. Itu juga yang sering berdepan dengan masalah. Ya, betul. Kita biasa dapat komplain lah untuk pesakit diabetes ni, jadi kita boleh faham lah. Sebabnya penyakit diabetes ni dia bergantung pada kadar gula dalam darah. Okey, waktu berpuasa mungkin kandungan gula boleh jadi terlalu rendah. Okey, bila terlalu rendah dia akan rasa hypoglycemia. Hypoglycemia ni menyebabkan bermaksud gula dia tak cukup untuk menjana tenaga untuk seharian. Okey, dia akan rasa menggigil, dia akan rasa nak pitam. Okey, dia rasa pening, dia akan rasa berpeluh sejuk. Jadi untuk pesakit diabetes bila dia ada simptom macam ni menunjukkan satu simptom yang kita boleh anggap dia satu situasi kecemasan lah. Jadi dia boleh terus berbuka. Jadi untuk pesakit diabetes dia kena alert dengan dia punya kesihatan seharian dia. Perubahan dalam apa yang dia rasa sehari. Okey, dia rasa selesa ataupun dia rasa tak selesa. Okey, kalau rasa ada simptom hypoglycemia terus saja berbuka. Okey, untuk pesakit asma kadang-kadang mereka dapat attack sewaktu berpuasa. Mungkin disebabkan oleh stres semasa berpuasa, okey, ataupun mungkin waktu berpuasa dia ada perubahan-perubahan sikit yang daripada rutin seharian. Okey, mungkin terlalu lama duduk dalam rumah, sebelum ni alergi tiba-tiba ada dalam rumah. Okey, dia akan dapat attack semasa berpuasa. Okey, jadi isu inhaler ni dia ada perbezaan. Okey, ada dua pendapat di sinilah. Okey, kalau kita tengok pendapat yang daripada JAKIM, maksudnya pendapat rasmi yang digunakan pakai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, penggunaan inhaler semasa berpuasa membatalkan puasa. Okey, tetapi kalau ada juga pendapat-pendapat lain. Contohnya pada tahun 2017 atau 2018, Mufti Wilayah Persekutuan telah keluarkan fatwa yang penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa. Okey, jadi ini sebenarnya kita sebagai pihak Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan pesakit untuk jaga pentingkan kesihatan mereka. Okey, isu batal tak batal mereka boleh pegang kepada mana-mana pendapat yang mereka suka, yang mereka yakinlah. Jadi kalau mereka yakin dengan pendapat JAKIM dan pendapat tersebut tidak mendatangkan masalah pada mereka, jadi boleh ambil pendapat yang mengatakan batal. Jadi sekiranya mereka terpaksa guna, mereka boleh berbukalah. Yang inhaler adalah merujuk kepada pesakit asma. Inhaler ini saya fahamkan ada dua jenis ya. Satu jenis untuk melegakan keadaan asma itu dan satu lagi untuk mencegah. Kedua-duanya sama saja. Okey. Maksudnya akan batal atau? Ya. Dari segi hukum kedua-duanya samalah hukumnya. Tetap inhaler lah. Tetap inhaler. Tetapi untuk mengurangkan risiko kita kena serangan asma waktu siang, jadi kita perlu amalkan penggunaan inhaler pencegah ni. Pencegah ni biasanya
sehari 2 kali kita gunakan. Jadi sehari 2 kali tiada masalah lah. Kita boleh guna waktu sahur dan kita boleh guna selepas berbuka. Itu untuk elakkan daripada kita risau batal ataupun tak batal. Sekiranya kawalan asma kita baik, penggunaan inhaler pencegah tu pada keadaan yang baik, risiko untuk kita mendapat serangan tu akan berkurangan. Yang penting adalah kawalan asma dan juga penyakit-penyakit yang lain perlu dikawal dengan baik untuk mengelakkan komplikasi-komplikasi yang boleh datang sewaktu kita berpuasa. Okey, maksudnya berbalik kepada pesakit itu sendiri juga dan rutin hariannya sepanjang tempoh berpuasa itu juga perlu diberikan perhatian, perlu ubah sikit. Ya, betul. Perlu alert dengan kesihatan dirilah. Okey. Dan kita pun tahu sebenarnya untuk sebagai seorang Muslim yang orang yang sakit ni sebenarnya dia dapat kelonggaran untuk tidak berpuasa. Okey, sebab kalau ikut agama kita perlu menjaga kesihatan diri kita terlebih dahulu. Jadi kalau kita sakit dan kita tak mampu untuk berpuasa, sebenarnya terdapat kelonggaran untuk kita tidak berpuasa. Janganlah rasa macam memaksa diri untuk berpuasa walaupun keadaan mungkin kita tengah asma, kita rasa ataupun kita rasa hypoglycemia, kita nak teruskan juga berpuasa. Jangan. Itu akan lebih memudaratkan. Apa yang penting kita patuhi pengambilan ubat. Okey, elakkan daripada berlaku serangan-serangan yang tidak sepatutnya. Okey. Dan kalau sekiranya betul kita tak larat, memang kita rasa perubahan yang teruk terhadap diri kita, kita galakkan untuk berbuka. Okey, usah teruskan untuk berpuasa. Okey, terus ambil ubat. Itu yang penting. Baik, untuk segmen yang pertama ini kita berikan gambaran yang lebih menyeluruh secara amnya situasi berpuasa dan pengambilan ubat. Selepas ini mungkin kita boleh bantu pesakit-pesakit yang ada di luar sana bagaimana mereka boleh merujuk kepada pihak pakar dan juga doktor untuk menyusun jadual pengambilan ubat yang sepatutnya. Baik. Jangan keluar rumah. COVID-19 sedang melanda negara kita. Tapi ada lagi yang main-main. Dinasihatkan tersiasa berada dalam rumah. Baik, dalam memenuhi tuntutan agama, kewajipan berpuasa itu, mungkin ada juga dalam kalangan kita yang tidak sesuai untuk berpuasa ataupun mereka yang ahli keluarga kita, contohnya mereka yang penyakit kronik dan juga mungkin wanita yang hamil. Jadi pada malam ini kita nak teruskan lagi perbincangan bersama dengan pegawai farmasi dari Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan Tuan Fahmi Hassan di sini. Tadi kita sudah berikan gambaran yang secara amnya keadaan berpuasa dan juga pengambilan ubat-ubatan itu. Dan saya ingin juga Tuan untuk memberikan penerangan di sini tentang kaedah rawatan perubatan yang sebenarnya tidak membatalkan puasa. Kerana mungkin ada yang was-was di sini. Contohnya yang tanya derma darah dan sebagainya, adakah itu membatalkan puasa ataupun sebagainya. Mungkin boleh Tuan berikan. Untuk ubat-ubatan ataupun rawatan yang tidak membatalkan puasa, contohnya adalah seperti ubat titis mata, ubat titis mata, ubat titis telinga dan juga ubat titis hidung. Kadang-kadang biasanya inilah yang orang ramai keliru. Sama ada batal ataupun tidak puasa mereka. Jadi kalau ikut fatwa daripada JAKIM, pengambilan ubat-ubatan seperti ini tidak membatalkan puasa. Contohnya macam ubat semburan hidung, kita boleh sembuh di hidung dengan syarat kita tak sedut. Kalau kita sedut, itu boleh membatalkan puasa. Kadang-kadang ada juga orang risau bila dia pakai ubat mata, dia ada rasa dekat tekak. Kadang-kadang bila kita titis ubat mata tu, dia akan rasa, sebabnya saluran dia bersambung sampai ke tekak. So rasa. Jadi kalau kita nak elakkan daripada rasa tu, kita nasihatkan untuk
tekan di sini, waktu kita titiskan ubat. Kita tekan dalam 10 saat, 20 saat untuk mengelakkan daripada ubat tersebut masuk sampai rasa ke tekak lah. Okey, tekan mungkin tuan boleh tunjukkan sekali lagi. Tekan tu semasa kita nak titiskan ubat tu. Dah titiskan ubat tu, terus tekan. Okey. Tekan sekejap. Okay, dalam jadi, 10 saat. Dalam 10 saat. Jadi itu akan mengurangkan rasa kat tekak. Okay. Kita pun kadang-kadang bila rasa kat tekak tu tak selesa pula untuk kita sambung berpuasa. Jadi untuk elakkan rasa macam tu, kita boleh amalkan tip tersebut. Okey, lagi ubatan yang tidak membatalkan puasa, biasalah ubat krim, ubat sapuan. Ubat sapuan itu semua tiada masalah. Inhaler, sekiranya anda memegang pendapat daripada mufti yang kata tidak batal, okey, itu anda boleh gunakan. Sekiranya anda yakin dengan pendapat tersebut, dipersilakan, tidak membatalkan puasa. Dan contoh lagi adalah ubat bawah lidah. Ubat yang bawah lidah ni biasanya untuk orang yang ada serangan jantung. Serangan jantung, kita letak ubat di bawah lidah. Okey, ubat bawah lidah pun tidak membatalkan puasa. Dengan syarat kita tak makan lah. Kita tak telan. So ubat bawah lidah ni dia akan cair di bawah lidah. Dia cair di bawah lidah, dia akan terus diserap ke dalam saluran darah. Jadi tak ada isu dia masuk ke dalam perut kita. Okey. Okey. Jadi gagal. Saya cuba nak bayangkan. Dapat bayangkan? Okey, gagal, pencuci mulut, itu semua tiada masalah. Walaupun mungkin ada terasa sedikit dekat mulut, tiada masalah, tidak membatalkan puasa. Menema darah tidak membatalkan puasa. Pemindahan darah? Pemindahan darah, dia ada beberapa pendapat di sinilah. Okay? Tetapi bagi saya, kalau sekiranya pesakit itu memerlukan pemindahan darah, dia sepatutnya tidak berpuasa lah. Maksudnya dia dah dia pada sakit yang agak kronik, yang agak teruk. Jadi dia tidak perlu untuk berpuasa. Rawatan gigi tiada masalah. Okey. Kita cakap derma darah tadi tiada masalah. Dan ubat bius setempat itu pun tiada masalah. Maksudnya kalau kita ada surgery kecil di tangan, mungkin buang sedikit ketumbuhan di tangan, dan doktor inject bius di situ, tiada masalah. Sebut mengenai suntikan. Jadi suntikan adalah... Okey, suntikan pun tidak membatalkan puasa. Okey. Jadi ada juga ubat-ubatan yang boleh daripada tablet boleh digantikan dengan kaedah suntikan? Ya, betul. Ada setengah ubatan yang dia ada dalam dua-dua bentuk lah. Ada dalam bentuk oral, tablet ataupun cecair. Ada juga dalam bentuk suntikan. Okey. Untuk pesakit di rumah, biasanya kita tak akan cadangkan untuk mereka ubahlah daripada suntikan kepada oral. Okey. Jadi yang tu kita cuma nasihatkan untuk ubah cara pemakanan. Macam tadi sebelum sahur, jadual pengambilan sahaja. Tapi kalau dia perlu suntikan tersebut tidak membatalkan puasa. Dan yang penting di sini perlu kita tegaskan lagi sekali adalah apa-apa situasi pun rujuk kepada... Ya, betul. Kita berpuasa ni kadang-kadang kita sebagai orang Islam, kita rasa rugi kalau tak berpuasa. Kita dah berpuasa bertahun-tahun, sampai satu masa kita rasa kita tahu kita dapat penyakit. Jadi kita nak juga memaksa diri untuk berpuasa. Jadi kita sebenarnya perlu fahamlah yang di dalam agama ni terdapat kelonggaran untuk orang-orang yang tidak sihat untuk tidak berpuasa. Tiada masalah. Sekiranya anda tidak sihat, jangan paksa diri untuk berpuasa. Okey? Tanya kepada doktor sama ada sesuai ataupun tidak untuk anda berpuasa. Satu contoh lagi adalah untuk orang yang mengandung. Okey? Tidak semua kehamilan, tidak semua orang yang hamil tu fit untuk berpuasa. Jadi dia perlu rujuk untuk orang yang mengandung, dia perlu rujuk dulu kepada doktor yang merawat dia. Okey, sama ada sesuai atau tidak untuk dia berpuasa. Sebab ada setengah kehamilan ni adalah kehamilan yang berisiko. Okey, ada setengah kehamilan yang ada penyakit kecemasan suatu hamil. Jadi untuk pesakit-pesakit macam ni mereka perlu pemantauan yang lebih. Jadi kalau doktor kata mereka boleh berpuasa, barulah berpuasa. Okey, jangan risau untuk jangan rasa rugi kalau sekiranya tidak dapat berpuasa, sebabnya memang terdapat kelonggaran dari sudut agama untuk tidak berpuasa. Tip yang mungkin kita boleh kongsikan dengan pesakit di luar sana kalau masih lagi mahu mengimbangi dari segi tuntutan kewajipan berpuasa itu dan juga mahu kekal sihat. Okey. Dan pada masa yang sama kita masih lagi perlu mematuhi jadual pengambilan ubat itu. Okey,
untuk pesakit kita perlu ingatlah walaupun puasa ni kalau ikut kajian saintifiknya dia ada banyak kesan positif dalam kesihatan. Okey, maksudnya dari segi berpuasa ada banyak perubahan hormon dalam badan, sistem pencernaan kita mungkin lebih baik, berfungsi dengan lebih baik. Jadi untuk berpuasa dia ada manfaat dari sudut kesihatan. Walau bagaimanapun kita tak boleh lupa yang pesakit juga, yang berpuasa juga boleh mendatangkan mudarat kepada pesakit-pesakit tertentu. Okey. Dan sewaktu berpuasa perubahan diet kita seharian tu perlu juga dipandang serius oleh pesakit. Okey, contoh sewaktu kita berbuka, kalau orang Islam disunnahkan untuk berbuka dengan buah kurma. Okey, tapi buah kurma ni kadang-kadang kandungan kalorinya terlalu tinggi sebab buah kurma ada banyak jenis. Ada setengah buah kurma tu yang memang besar, okey, yang sudah diproses. Okey, jadi mungkin kandungan kalori, kandungan gula dalamnya adalah sedikit tinggi. Dan tak boleh ambil secara berlebihan. Walaupun ia sesuatu yang baik, yang disunnahkan dari sudut agama, tetapi pada ketika tertentu, dia boleh mendatangkan risiko ataupun masalah kepada kita. Contohnya pesakit kencing manis. Sekiranya terlalu banyak mengambil buah kurma sewaktu berbuka puasa, boleh mendatangkan masalah, gula mereka terlalu tinggi pula nanti. Okay? Jadi, kita perlu bersederhanalah dalam berpuasa. Kita perlu sebagai seorang Islam, sekiranya kita mampu, memang kita perlu berpuasa. Tetapi sekiranya kita rasa tidak selesa, kita rasa tidak sihat, dan keadaan dan doktor memang kata kita tidak fit untuk berpuasa, kita perlu reda dengan benda tu. Okey, jangan rasa terlalu sedih sebab memang terdapat kelonggaran untuk kita tidak berpuasa. Mereka yang sihat juga mungkin boleh mengalami kejutan itu pada bulan puasa kerana perubahan diet dan sebagainya. Itu juga perlu diberikan perhatian sebenarnya. Bukan sahaja mereka yang sakit kroniknya. Betul. Untuk orang sihat biasanya isu yang paling banyak timbul waktu berpuasa adalah penyakit gastrik lah. Okay. Penyakit gastrik dia ada berbagai jenis lah. Okay, ada setengah penyakit gastrik yang memang sampai melibatkan ulcer di dalam perut. Okay, untuk pesakit seperti ini memang mereka perlu rawatan doktor. Okay, sekiranya tidak fit, kebanyakan kes mungkin tidak fit untuk berpuasa. Sekiranya ada ulcer yang kronik dalam perut, jadi elakkan untuk berpuasa. Tapi untuk orang yang sihat macam kita, tiba-tiba rasa gastrik sewaktu berpuasa, pedih ulu hati, okay, sebenarnya ada cara-cara untuk kita elakkan daripada benda itu berlaku. Okay, sebagai contoh, kita kena kawal cara pemakanan kita. Okay, jangan makan terlalu banyak pada satu masa. Okay, biasanya waktu kita berbuka, kita makan terlalu banyak. Okay, dia boleh menyebabkan kita punya jus gastrik dalam perut menjadi banyak dan mungkin sampai masuk ke saluran lain. Okay, jadi itu kita boleh elakkan dengan makan sedikit tetapi mungkin sedikit kerap. Okey, so kekerapannya tidak apa. Kekerapan tak mengapa. Contoh, buka puasa kita makan sikit. So lepas tarawih kita makan sikit. Dan lepas rehat tu kita makan sikit. Sahur makan sikit. Pada waktu sahur pun kita perlu makan makanan yang seimbang. Okay, jangan bangun makan ala kadar saja sebabnya kita akan berpuasa dalam tempoh 12 jam. Okay? Perut kosong daripada kita tidur lagi. Jadi terlalu masa yang lama perut kita kosong mungkin menyebabkan kita ada rasa pedih di ulu hati. Dan waktu berpuasa ni kalau gastrik yang ringan macam tu sebenarnya kita boleh beli ubat sendiri saja. Okay, di farmasi dan kadang-kadang di kedai serba nikah pun ada jual untuk ubat rawatan pedih ulu hati untuk melegakan. Okay, benda tu mudah untuk kita atasi. Dan sekiranya sudah ada simptom itu dah terasa, jadi jangan teruskan. Maksudnya nasihat daripada pakar, kalau terus ambil ubat. Kalau rasa tidak mampu untuk berpuasa, serangan tersebut menyebabkan rasa tak selesa ataupun rasa sakit perut yang kuat, dibenarkan untuk berbuka. Kerana ia akan mendatangkan mudarat yang dia boleh mendatangkan mudarat yang lebih teruk sekiranya kita sambung untuk berpuasa. Okey. Ada lagi beberapa tip contoh yang sering yang dikongsikan, mungkin waktu berbuka dan juga waktu sahur tu mungkin boleh lambatkan ataupun delay, tangguhkan sikit, macam mana Zaid? Okey.
Ada setengah saya nampak ni budaya orang Malaysia lah. Okey. Okey, waktu berbuka biasanya tak ada masalah lah. Okey, bila waktu azan maghrib saja semua orang akan berbuka. Okey. Tetapi waktu sahur ni ada setengah orang yang disuka sahur mungkin terlalu awal, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Okey, itu akan menyebabkan waktu perut dia kosong tu terlalu panjang nanti. Kalau last kali terakhir dia makan pukul 2 pagi, dia akan kiranya dia akan berpuasa daripada pukul 2 pagi sehingga pukul 7.30 malam. Ini terlalu lama lah. Okey, kalau ikut agama pun yang disunatkan adalah untuk mempercepatkan berbuka, maksudnya azan maghrib saja terus buka dan melewatkan bersahur. Maksudnya sahur ni kalau boleh sampai nak masuk subuh. Baru itu yang paling sesuai untuk kita berpuasa. Okey, jika makan terlalu awal itu seperti yang dikatakan oleh tuan tadi boleh mengakibatkan masalah hipoglikemia. Yep. Dia mungkin menyebabkan kalau pesakit diabetes, risiko untuk dapat hypoglycemia lebih tinggilah. Okay, sebab makanan itu dicernakan terlalu awal. Jadi tiada tenaga untuk sampai pukul 7.30 nanti. Selain daripada itu boleh menyebabkan rasa tidak selesa kepada perut. Dan untuk orang biasa yang tidak berpenyakit pun dia akan rasa mungkin juga ada dapat simptom hypoglycemia dan mungkin juga mereka akan rasa lemah sepanjang hari. Banyak lagi gejala-gejala yang mungkin boleh kita dapatkan panduannya di sini. Jadi kepada anda yang mengikuti kami sama ada di TV1 boleh hubungi kami di 22829841 ataupun yang mengikuti kami secara dalam talian di Facebook Berita RTM boleh berikan soalan kepada kami dan juga komen anda. Mungkin boleh kongsikan juga pengalaman anda. Kita boleh rujuk kepada pakar. Pesakit COVID-19 meningkat. Amalkan penjarakan sosial, patuhi perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Ish, lama lagi lah kena duduk di rumah. Kalau keluar je kan? Askar dengan polis akan tangkap. Tapi kenapa tak boleh keluar? Kita kan sihat. Sebab kita sihatlah kena duduk rumah. Kalau kita jalan-jalan di luar sana dan berkumpul dengan orang ramai, kita pun mungkin dijangkiti. Lepas tu, kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Nah, Kawan-kawan, patuh arahan kerajaan, duduk di rumah. Jangan keluar. Sama-sama kita perangi dan putuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Betul-betul. Kita teguh, kita menang. Ya, bicara naratif kembali untuk topik kita pada malam ini untuk kepatuhan pengambilan ubatan panduan puasa yang sihat bersama-sama dengan saya Pegawai Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya bersama dengan Tuan Fahmi Hassan. Kita nak ambil beberapa soalan daripada penonton khususnya yang mengajukannya menerusi laman sosial kami di Berita RTM. Jadi ada puan atau cik di sini ya, saudari Anom Aziz yang bertanyakan ayahnya mengambil ubat Gutron. Saya tak pasti jenis ubat itu, tetapi ubat itu katanya hanya boleh diambil pada waktu siang sahaja dan ayahnya sudah pun berusia 80 tahun. Jadi perlu berpuasa juga ke? Tak tanyanya. Okey. Sebenarnya kalau saya nak cakap spesifik untuk ayah puan tadi itu mungkin tidak sesuai lah. Sebabnya yang boleh decide sama ada ayah tersebut boleh berpuasa ataupun tidak adalah doktor yang merawat saja. Tetapi secara amnya ubat tersebut digunakan untuk rawatan perubahan darah. Maksudnya kadang-kadang ada orang tekanan darah dia terlalu rendah. Bila dia duduk, dia bangun, dia akan rasa mabuk dan mungkin nak pitam. Jadi ubat tu boleh membantu dalam penyakit tersebut. Okey, ubat tersebut boleh diubah cara pengambilannya
sama ada biasanya kita cadangkan waktu pagi lah. Okey. Kalau dia bangun sahur, boleh ambil waktu tersebut. Tetapi saya cakap ni sebenarnya nasihat untuk orang awam. Tapi untuk spesifik kepada ayah puan tadi, beliau perlu tanya kepada doktor ataupun ahli farmasi, tunjuk rekod perubatan supaya nasihat yang lebih spesifik dapat diberikan. Baik, kita harap menjawab soalan daripada Puan Anom tu tadi. Dan ada satu lagi soalan ini, pengguna Facebook bernama Helwa. Katanya pengambilan ubat untuk 4 kali sehari. Jadi perlu puasa atau tidak? Contohnya ubat yang 4 kali tadi kita mungkin bincangkan 3 kali. Okey, untuk 4 kali sehari, tak banyak sebenarnya ubat yang 4 kali sehari. Tapi yang ada, contohnya antibiotik. Antibiotik kita perlu ambil 4 kali sehari. Untuk yang 4 kali sehari ini, kita ada option, kalau ada pilihan, kita boleh tukarkan dia kepada ubat yang mungkin 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari. Tapi untuk setengah antibiotik, sebab antibiotik ni rawatan yang diberi spesifik untuk kuman tersebut. Ada setengah antibiotik kita tak boleh nak tukar. Jadi sekiranya yang perlu 4 kali sehari itu, kita cakap tak perlu berpuasa lah. Ambil rawatan tu lebih penting untuk jaga kesihatan dia. Ada juga setengah ubat yang sampai 5 kali sehari. Jadi ubat-ubat yang macam ni, yang kita biasanya ubat ni bukan ubat untuk penyakit kronik lah. Dia untuk penyakit akut yang sama ada jangkitan kuman tiba-tiba. Jadi penyakit macam ni dia tak ambil masa yang lama. Rawatan tersebut sehingga 5 hari ataupun seminggu. Rawatan jangka pendek. Jadi untuk ubat macam ni, sekiranya kita tak dapat ubah kepada ubat yang lain, jadi kita untuk pesakit seperti ini, dia tidak perlu berpuasa lah. Seorang lagi, Noh Hikmi, katanya ada rasa gastrik dan mula rasa kurang selesa di dada. Jadi sudah pun kita menjawab tadi sama ada perlu jumpa doktor ataupun boleh terus dapatkan ubat di farmasi saja. Untuk melegakan simptom tu, boleh beli ubat di farmasi ataupun di kedai Sebeneka pun ada jual ubat tersebut. Biasanya dalam bentuk cecair, ada juga dalam bentuk tablet yang dikunyah. Jadi dia akan neutralkan asid di dalam perut. Jadi kita tak rasa pedih lagi. Tapi sekiranya benda tu berlaku kerap, berulang-ulang, boleh jumpa doktor, sebab ada ubat lain yang kita boleh ambil untuk mengelakkan daripada benda itu berlaku. Macam yang kita beli di farmasi ataupun di kedai tadi tu, sebenarnya hanyalah untuk melegakan simptom. Tapi sekiranya kita dah ubah cara pemakanan kita, tapi benda itu masih lagi berlaku, dapatkan rawatan daripada doktor. Baik, kita tadi juga bincang mengenai hypoglycemia. Tapi ada beberapa lagi gejala yang perlu diberikan perhatian seperti hyperglycemia dan juga hypoglycemia. Apa bezanya? Tuan? Hyperglycemia adalah biasanya hyperglycemia berlaku pada pesakit kencing manis yang kawalan darah dia tidak begitu baik. Maksud hyperglycemia ni darah di dalam gula di dalam darah dia terlalu tinggi. Simptom dia dia kadang-kadang bercampur dengan dehydration. Jadi kita kadang-kadang tak dapat nak bezakan dari segi simptom saja. Kalau pasien tu dia rasa badan dia tak selesa, dia rasa terlalu letih ataupun dia rasa terlalu haus. Hyperglycemia ni boleh menyebabkan kita rasa terlalu haus. Kalau dia ada mesin gula dalam darah, ada di rumah, mesin sukatan gula di dalam darah tu, boleh buat test tersebut. Sekiranya gula terlalu tinggi, biasanya pesakit hyperglycemia yang selalu dapat hyperglycemia ni, dia akan diberi rawatan insulin. Jadi ambil insulin yang telah diberikan. Jangan biarkan kandungan gula itu terlalu tinggi. Tapi kita boleh rasa apabila kita rasa terlalu dahaga. Terlalu dahaga ataupun kita rasa terlalu penat, terlalu letih. Itu adalah simptom-simptom hyperglycemia. Tapi hyperglycemia ni dia tidak urgency dia tak sama seperti dengan hypoglycemia. Macam hypoglycemia tadi, kalau terlalu gula tu terlalu rendah, boleh menyebabkan pitam dan sekiranya tidak dirawat boleh mendatangkan maut. Jadi itu amat bahayalah. Hyperglycemia dia juga bahaya, tapi dia punya progression dia lambat sikit. Dia masih perlu dirawat. Sekiranya ada simptom-simptom begitu, dan doktor dah arahkan, sekiranya terasa hyperglycemia, perlu suntik insulin ataupun ambil ubat-ubatan khas, jadi ambil ubat tersebut. Jangan berpuasa. Satu lagi isu yang biasa orang dapat semasa berpuasa adalah
dehydration lah. Okey, dehydration ni berlaku sebab kita masa berpuasa ni tak perasan yang kita kurang minum air. Okey, biasa kita minum air waktu siang, tapi sekarang ni kita hanya ada waktu malam daripada selepas berbuka sampai nak tidur saja untuk minum air. Jadi kalau kita tak ambil berat, kita akan kurang minum air. Jadi nasihat saya adalah untuk kita adakan jadual untuk minum air. Maksudnya semasa berbuka kita setkan waktu berbuka kita nak minum 2 gelas air. So lepas tarawih kita nak minum lagi 2 gelas air. Sebelum tidur 1 gelas air dan waktu sahur mungkin 1 atau 2 gelas air lagi. Jadi dapatkan sumber air yang cukup untuk seharian. Okay, nak tahu kita dehydration ke tak, sebenarnya kita boleh tengok daripada warna daripada apa yang kita keluarkan lah. Apabila kita buang air. Masa kita buang air. Okey, kalau dia warna terlalu pekat maksudnya air tersebut kurang air dalam badan. Jadi warna perlulah cair sajalah, kuning cair. Okey, jadi kalau kita perasan hari ini masa kita buang air warna tu tunjukkan yang kita dehydration. Jadi ubah rutin kita esoknya. Okay? Lebihkan minum air. Air kosong tu penting. Air kosong penting. Selalunya lebih kerap ataupun lebih gemar dengan air-air yang manis dan sebagainya. Ada satu lagi soalan ini daripada Atini Samad, pesakit insulin. Katanya 3 kali siang, malam 1 kali. Jadi macam mana pengambilan insulin pada waktu siang itu katanya. Dan sebelum ini sudah pun 2 kali mengalami hypo. Okey, untuk pesakit yang ambil insulin, saya cadangkan puan ni tadi bawa ubat tersebut ataupun mungkin preskripsi kalau dia ada, bawa ke kedai farmasi. Dan ahli farmasi boleh nasihatkan macam mana untuk ubah. Okey. Ada sebab insulin dia ada banyak jenis. Saya tak pasti yang puan ni ambil yang mana. Tetapi suntikan tu sendiri sebenarnya tidak membatalkan puasa. Jadi tak timbul isu batal tak timbul. Cuma isu dia biasanya lepas kita suntik insulin kita perlu makan. Jadi kalau dia suntik waktu siang dan waktu siang tu berpuasa dia tak makan, itu yang akan menyebabkan hypoglycemia. Jadi untuk pesakit seperti ini dia perlu bawa insulin dia, preskripsi dia, jumpa dengan ahli farmasi boleh nasihatkan. Kalau tak dapat pergi ke hospital, ahli farmasi di komuniti, di kedai-kedai farmasi, dia pun mereka pun boleh nasihatkan. Dan kalau ada tanda-tanda yang memudaratkan itu terus apa pun saja tanda yang kita rasa kita tak larat untuk berpuasa, kita rasa hypoglycemia, terus berbuka. Okay? Itu satu kelonggaran yang memang ada untuk orang yang berpuasa. Sekiranya dia sakit, dia boleh untuk berbuka. Dengan syarat dia ganti nantilah apabila dia telah sihat. Dari segi diet yang sihat itu, pengambilan gula, lemak dan sebagainya. Okey, diet ni saya susah sikit nak nasihat sebab saya tak tunjuk contoh yang baik. Tapi secara amnya, amalkan diet suku-suku separuh yang KKM syorkan selama ni. Okey, suku protein, suku karbohidrat dan separuh lagi sayur dan juga buah-buahan. Okey, itu sudah memadai untuk tampung kita punya keperluan nutrisi seharian, termasuk fiber, karbohidrat, protein, vitamin dan sebagainya. Amalkan suku-suku separuh. Okey, kita dalam tempoh PKP ini mungkin dari segi pergerakannya agak terhad. Jadi stok ubat bagi pesakit-pesakit di rumah itu apa cadangan dan juga panduan mungkin boleh berikan? Okey, bagi mereka yang ambil ubat di Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia ada buat pelbagai inovasi untuk memudahkan pesakit datang untuk mengambil ubat. Okey, kadang-kadang tak perlu datang pun. Contohnya ubat melalui pos. Maksudnya kita bagi tahu dengan pegawai farmasi yang kita nak ubat tersebut dihantar di rumah. Jadi masa waktu PKP ini, Pos Malaysia telah berbaik hati untuk tidak mengenakan sebarang charge kepada perkhidmatan ini. Jadi sebelum ini perkhidmatan dia lebih kurang RM5 lebih untuk Semenanjung Malaysia dan mungkin sedikit tinggi untuk di Sabah dan Sarawak. Okay? Tetapi untuk musim PKP ini charge tersebut telah dibatalkan. Jadi mereka boleh dapatkan ubat tersebut dihantar terus ke rumah. Sekiranya ingin masih lagi ada keperluan untuk pergi ke hospital untuk mengambil ubat, boleh guna perkhidmatan tambah nilai yang lain seperti
drive-thru farmasi. Jadi tak perlu bersesak di kaunter farmasi. Okey, tak perlu menunggu lama. Kita telefon farmasi, bagi tahu tarikh bila untuk ambil ubat, dan datang tak perlu turun pun daripada kereta. Datang terus ambil ubat melalui drive-thru farmasi. Khususnya mereka yang sudah ada temujanji. Ya, betul. Temujanji ni untuk perkhidmatan di hospital-hospital ataupun klinik kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk pesakit-pesakit yang mendapatkan rawatan di swasta, sekiranya anda mengambil ubat di farmasi swasta, membeli ubat di sana dengan preskripsi, ada setengah fasiliti swasta juga turut sepanjang musim PKP ini mengadakan perkhidmatan untuk menghantar ubat tersebut ke rumah. Jadi tanya dulu farmasi-farmasi yang biasa anda pergi sama ada ataupun tidak perkhidmatan tersebut. Sekiranya ada, ia amat memudahkan, tak perlu keluar rumah. Jadi PKP dilaksanakan sebelum masuk bulan Ramadan ini. Mungkin ada yang bertanya tidak sempat nak merujuk kepada doktor dan hospital sebagainya untuk mengubah jadual pengambilan ubat. Jadi waktu ini saya macam serba salah. Sama ada nak teruskan tapi tidak dapat memenuhi kewajipan berpuasa itu. Okey, untuk waktu PKP ni, untuk pesakit yang sebelum ni dia rasa dia ada isu, ada masalah untuk sewaktu berpuasa. Maksudnya dia pernah cuba berpuasa sebelum ini, pernah ada komplikasi yang serius. Jadi sekiranya dia tak dapat dapatkan nasihat waktu PKP ini, jadi digalakkan untuk tidak berpuasa lah, sebab dia dah pernah ada history tersebut. Okey, komplikasi tersebut mungkin boleh mendatangkan bahaya kepada dia. Okey, tetapi sekiranya ingin dapatkan nasihat, sebenarnya anda tidak perlu untuk pergi ke hospital yang anda ada temujanji saja. Anda boleh jumpa mana-mana ahli farmasi, mungkin di farmasi komuniti, untuk dapatkan nasihat tersebut. Biasanya farmasi komuniti ini dia ada di kawasan perumahan, yang mungkin ada berhampiran dengan rumah anda. Dapatkan nasihat di situ. Satu lagi cara adalah untuk menghubungi National Pharmacy Call Center. Ada nombor? Di nombor talian 1800 88 6722. Kita minta ulang lagi sekali. 1800 88 6722. Tetapi di National Pharmacy Call Center ni, pusat panggilan farmasi kebangsaan, anda boleh bertanya pertanyaan-pertanyaan umum lah berkenaan dengan ubat-ubatan anda. Tapi kalau nak dapatkan konsultasi secara tepat, masih lagi memerlukan perjumpaan face to face dengan ahli farmasi ataupun doktor-doktor perubatan. Nasihat lain yang mungkin boleh kita berikan kepada penonton kita pada malam ini sebelum kita menutup segmen kita, boleh layari juga laman sawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Ada jadual kepatuhan pengambilan ubat dan sebenarnya banyak maklumat yang kita boleh dapatkan di situ. Betul, banyak maklumat yang kita boleh dapatkan melalui laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, melalui laman pharmacy.gov.my. Dan juga boleh search di Facebook page Duta Kenali Ubat Anda. Duta Kenali Ubat Anda ni sebenarnya satu program yang dibawa oleh program perkhidmatan farmasi. Duta ada untuk mengajar orang awam cara-cara pengambilan ubat yang baik. Di situ juga kita selalu upload maklumat-maklumat berkaitan ubat-ubatan, termasuk nasihat-nasihat sewaktu berpuasa. Jadi kalau ada masalah juga boleh diajukan terus di laman tersebut. Boleh. Akan ada pakar yang akan berikan. Soal pertanyaan anda akan dirujuk kepada ahli farmasi. Itu dia, taliannya pun ada di situ. 1800 88 6722. Untuk mereka yang mungkin pada malam ini ajukan soalan dan mengikuti rakaman siaran kami ini, boleh terus hubungi di situ. Apapun, sekali lagi nasihat daripada Tuan adalah untuk patuh pengambilan ubat. Sekiranya anda rasa tidak selesa, tidak sihat, anda diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa. Sekiranya jangan paksa diri, utamakan kesihatan anda. Sekiranya ada kekeliruan berkaitan pengambilan ubat-ubatan, rujuk pada doktor, rujuk pada ahli farmasi. Sekiranya ada kekeliruan berkaitan dengan hukum hakam, boleh rujuk pada panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM. Jangan cuba jadi doktor sendiri. Jangan bereksperimen dengan dos ubat sendiri. Itu paling penting. Jangan cuba-cuba. Kita dapatkan nasihat yang tepat.
Baik, terima kasih dengan perkongsian itu pada malam ini. Pastinya input yang kami berikan, terima kasih kita ucapkan kepada pegawai farmasi daripada Kementerian Kesihatan. Kita bersama dengan Cik Fahmi Hassan untuk sejam sebelum ini. Dalam tempoh ini banyak isu-isu tentang kepatuhan pengambilan ubat-ubatan dan juga panduan pada bulan puasa ini. Sama-sama kita bincangkan sebentar tadi. Jadi teruskan bersama dengan RTM. Banyak pengisian yang akan kami kongsikan bersama anda sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi saya harapkan, saya juga doakan anda menjalani ibadah puasa yang mendatangkan banyak pahala dan juga pastinya semuanya akan berjalan lancar selepas ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Jumpa lagi.